Okay, hai semua. Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Hari ini kita akan sambung dengan tajuk yang keenam iaitu sokongan pergerakan dan pertumbuhan. Jadi hari ini kita nak bincang dengan lebih lanjut mengenai sistem sokongan dengan faktor kestabilan haiwan. Okey, sistem sokongan yang baik ini kan dia membolehkan sesuatu haiwan itu bergerak dengan lebih lancar dan cekap. Okey, dan kestabilan sesuatu haiwan itu dia berbeza-beza mengikut titik keseimbangan pada sistem sokongan haiwan tersebut. Cuba kamu perhatikan haiwan-haiwan di atas yang mana lebih stabil. Okey, dalam kita nak membincangkan tentang kestabilan haiwan, pertama sekali kita kena tahu apakah itu pusat graviti. Pusat graviti ini merujuk kepada merujuk kepada titik keseimbangan sesuatu sistem sokongan ataupun objek. Manakala titik keseimbangan pula ialah titik keseluruhan berat sistem sokongan atau objek itu bertindak untuk mengimbangi kedudukan sistem sokongan atau objek tersebut. Okey, kedudukan pusat graviti ni kan dia memainkan peranan yang penting tau kepada haiwan. So kalau haiwan yang mempunyai pusat graviti yang rendah, dia lebih stabil daripada haiwan yang mempunyai pusat graviti yang lebih tinggi. Okay, sebagai contoh kat sini kita dapat lihat zirafah dia sebenarnya kurang stabil semasa dia berdiri. Kenapa? Kerana pusat graviti zirafah semasa berdiri ni dia mempunyai pusat graviti yang lebih tinggi berbanding dengan kura-kura dan juga buaya. Kura-kura dan buaya dia lebih stabil secara semula jadi kerana dia mempunyai pusat graviti yang rendah. Okey, apa faktor yang mempengaruhi kestabilan ni kelas? Okey, sebelum kita lihat faktor yang mempengaruhi kestabilan, kita lihat dulu definisi kestabilan. Kestabilan ni ialah kebolehan sesuatu objek mengekalkan kedudukan asalnya. Okey, terdapat dua faktor yang mempengaruhi kestabilan sesuatu objek atau sistem sokongan, iaitu yang pertama adalah pusat graviti. Okey, objek dengan pusat graviti yang tinggi dia kurang stabil berbanding dengan objek yang mempunyai pusat graviti yang rendah. Okey, faktor yang kedua adalah luas tapak, iaitu objek dengan luas tapak yang besar ia lebih stabil berbanding dengan objek yang mempunyai luas tapak yang kecil. Cuba kita lihat gambar rajah ni. Okey, antara P dan Q. Okey, so kalau kita lihat, okey, P ini lebih stabil daripada Q kerana pusat graviti bagi P adalah lebih rendah. Okey, untuk gambar yang kedua ini antara R dan S. Kita lihat luas tapak untuk R dan S. Okey, kita dapati luas tapak R lebih besar berbanding luas tapak S. Jadi kita katakan R lebih stabil daripada S. Okey, cuba kamu fikir mengapa kereta Formula 1 ini direka lebih rendah berbanding kereta biasa? Kenapa Okey, so kalau kita lihat dalam penyelesaian masalah ketidakstabilan bagi haiwan ini, kita boleh perhatikan antara cabaran yang dihadapi oleh haiwan yang tinggi seperti zirafah ini. Okey, zirafah ini kan dia sebenarnya menghadapi kesukaran tau. Semasa zirafah ni minum air berbanding dengan haiwan yang lain. Okey, jadi bagi mengatasi masalah ini, zirafah dia terpaksa menambahkan luas sistem sokongan dengan mengangkangkan kakinya seperti yang ditunjukkan dalam video ini. Jadi tindakan zirafah ini dia akan merendahkan pusat graviti zirafah supaya tidak mudah tumbang. Okey, keadaan yang sama juga dihadapi oleh kangaroo. Okey, hal ini demikian kerana kangaroo melompat dan berdiri menggunakan dua kaki belakang. Kaki hadapan kangaroo tidak mudah untuk berdiri. Keadaan ini menyebabkan kangaroo menjadi tidak stabil dan mudah tumbang ketika tidak bergerak. Jadi, bagi mengatasi masalah ini, kangaroo dia akan menggunakan ekornya sebagai sistem
sokongan bagi mengelakkannya dari tumbang. Penggunaan ekor sebagai tongkat ini akan menambahkan luas tapak kangaroo ketika kangaroo tidak bergerak. Okey kelas, kita jumpa lagi pada masa yang akan datang. Bye-bye.